Okay guys, macam korang tengok, ini hose bahagian bawah lah. Hose bahagian bawah aku pasang adapter. Adapter untuk aku pasang sensor lah, sensor fan switch. Sebab kereta ni aku nak convert daripada fan jenis coupling kepada fan jenis elektrik lah. Okay, sebelum tu kita uji dulu sama ada kita punya fan switch ni berfungsi ataupun tidak. Okay, dengan cara dia korang set ni kepada continuity, tekan. Lepas tu bila korang touching dia akan berbunyi lah patutnya. Kalau kita touching direct lah, touching direct dia akan bunyi. Okay, nampak? Okay, jadi kita akan bakar dia pakai lighter. Tengok dia berbunyi pun ataupun tidak. Okay, sekejap. Okay, kalau sensor ni okay, multimeter ni dia akan berbunyi lah. Maknanya ada kontinu bersambung bila panas. Itu yang kita nak. Kita test Okay, nampak? Dia dah berbunyi. Maknanya bila dia panas dia bercantum lah. Bila dia panas dia bercantum. Okay, nampak dia bunyi. Nanti bila dia sejuk, nampak? Dia sejuk dia akan putus balik. Okay, itu cara nak test dia lah. Okay, ni sekali lagi. Okay, nampak? Bila dia panas dia bercantum, dia berbunyi lah. Dia punya continuity bercantum. Okay, maknanya sensor kita dalam keadaan baik. Okay, bila dia sejuk dia akan cut. Maknanya kipas kita pun stop lah. Okay, macam tu function dia. Okay, jom kita pasang. Okay, hose semua dah pasang. Okay, klip ni dah pasang. Yang ni pun dah pasang. Yang ni pun dah pasang. Yang bawah pun dah pasang. Yang ni. Okay. Ni kurang ketat lagi. Kena ketatkan balik. Okay, yang ni pun dah pasang. Nanti kita ketatkan. Adapter pun dah pasang. Sensor pun dah pasang. Okay, jadi kita akan pasang dulu lah dia punya belting semua. Belting dan puli-puli yang ada lah. Kemudian barulah kita akan pasang dia punya kipas elektrik. Okay, ini kipas elektrik dia. Nanti kita akan buat mounting untuk kipas elektrik. Memang kena ada modified sikit, kena potong. Okay, jom kita teruskan pasang puli, pasang belting semua kembali kepada asal. Okay guys, aku dah custom fan ni, mana aku dah potong tepi dia, yang bracket asal aku dah potong. Jadi aku tebuk lubang buat ni lah untuk ikat dia terus ke tapak asal radiator. Tapak asal lah, pakai tapak asal ada 4 skru sini. Sini ada satu lagi, sini dan juga sini. Maknanya dia lebih kukuh lah. Dia lebih kukuh. Lepas tu fan pun tak sangkut mana-mana. Okay, kemudian aku lapik guna pipe aircon pipe aircon ni, nampak? Pipe aircon punya ni aku lapikkan di sekeliling ni. Di sekeliling ni aku lapik dengan pipe balut aircon tu. Okay, supaya tak ada udara yang boleh masuk daripada tepi-tepi ni. Tak ada udara yang boleh masuk daripada tepi-tepi ni, dari tepi ni dan juga tepi sini. Okay, nampak? Okay, aku pakai ni lah, guna gandang lock je, tampal je tepi tu supaya kita boleh tutup dia punya gap. Dapat mengurangkan lah dia punya gap yang boleh menyebabkan angin masuk dari tepi. Jadi angin yang akan masuk semuanya akan melalui daripada radiator. Okay, kalau tengok ke atas ni pun sama. Tengok tepi tu, yang belah dalam pun ada juga. Yang dalam ni pun ada juga. Maknanya atas ni nampak, atas ni pun ada foam. Ada foam yang akan block angin daripada masuk daripada atas.
Cuma sinilah aku tak tutup lagi. Sini pun kena tutup lah nanti supaya angin tak boleh masuk dari sini lah. Maknanya angin akan masuk daripada depan radiator. Okey, settle. Untuk custom, ni banyak jugalah, banyak kena ukur potong guna grinder. Kira tapak asal fan Toyota Wish Legend ni kena potong lah. Kena potong baru kita boleh pakai bracket untuk letak dia punya reserve tank, air reserve tank lah. Okey, tak ada apa lagi, jom kita pasang. Okey, disebabkan sensor yang jenis grounding dekat adapter ni tak berapa sesuai, ground dia tak berapa kuat, jadi aku tukar lah. Aku tukar dengan grounding yang jenis terus pakai 2 wayar macam ni, supaya dia punya grounding lebih kuat lah. Okey, ni dalam dia, ni lah. Okey, jom kita pasang. Okey, nampaknya kita punya temperature switch berfungsi dengan baik lah. Di mana kipas kita on dan kipas kita cut balik bila suhu dah berkurangan. Maknanya kita dapat minimize lah penggunaan motor. Maknanya kita motor kita lebih tahan lama berbanding kipas yang selalu jalan-jalan. Sebab tu kita letak temperature switch tu dekat bawah, kita tak letak dekat pos atas . Ini temperature switch ni pun aku kutip-kutip je, dekat radiator lama. Just akan masukkan. Nampaknya dia berfungsi dengan baik lah. Kena pakai jenis 2 wayar. Yang jenis single wayar tu tak boleh pakai, kena pakai 2 wayar barulah cun-cun. Okey, maknanya selesailah hasil pemasangan convert, tukar water pump, convert kipas. Okey, dimana kalau aku pasang aircon, dua-dua kipas ni akan berfungsi dengan serentak lah kalau aku pasang aircon. Kita tengok Okey, bila pasang aircon nampak dua-dua kipas akan bypass lah, dia akan pusing dua-dua kipas juga. Dia akan ikut cut kompresor pula. Jadi sekiranya kompresor cut, temperature switch pun cut, maknanya fan ni pun dia akan rest lah, dia akan berhenti berpusing. Sekiranya aircon kita dah terlampau sejuk, dia pun dia akan cut. Sekiranya temperature radiator pun rendah, dia akan cut juga. Jadi kita dapat jimatkan penggunaan motor elektrik tu sendiri. Okey, itu aku punya sensor lah. Nampak? Itu sensor 2 wayar yang aku baru pasang tadi. Okey guys. Okey, kalau tengok situ temperature kita pun dalam keadaan stabil lah. Tak sampai setengah. Temperature pun dalam keadaan yang stabil. Okey, kipas dah jalan . Ni kipas dah jalan. Kipas dah bergerak. Kipas dah fit. Okey, dah off balik. Nampak temperature pun maintain cun-cun. Okey, maknanya kita punya misi ni dah selesai lah. Untuk wiring, aku tak tunjuklah satu persatu sebab wiring ni dia complicated sikit. Jadi aku just tunjuk macam mana aku wiring lah. Wiring ni aku punya relay lah, 3 biji relay yang aku pakai. Okey, wire ni pun aku tak balut lah. Nanti aku akan kemas kini dengan balut dengan conduit lah. Sama juga semua wiring aku akan balut dengan conduit balik. Okey, radiator pun sama. Okey, ni radiator aku. Okey, di mana sini nampak aku letak foam untuk aircon tu supaya kita punya penyejukan lebih efektif. Okey, ini wiring yang aku gunakan, di mana daripada bateri kita supply dengan 30 ampere. Sebab kita pakai 2 buah kipas, maknanya kita kena pakai 2 lah. 2 30 ampere ni lah. Okey, di mana yang ni pergi ke kaki ke 30. 30 dia akan keluar ke 87 lah pada relay. 87 dan terus pergi ke positif fan. Ini pun positif fan sama.
Ni sama. Yang negative fan ni pergi ke ground sahaja. Sama juga dengan yang ni. Okey. Untuk supply untuk control daripada ignition switch lah. Ini korang boleh ambil daripada ignition switch ataupun korang boleh ambil daripada fuse box. Fuse box tu dia ada satu fuse. Di mana dekat sini aku gunakan fuse tab lah. Fuse tab di mana aku ambil daripada ignition switch. Okey, jadi signal dari ignition switch ni aku masuk ke 85. Dekat sini relay pertama 85, relay kedua pun 85. 85. Di mana ground dia pula, dia digroundkan kepada temperature switch. Nampak ni? Ni temperature switch. Temperature switch ni korang kena guna yang jenis 2 wayar Kena guna jenis 2 wayar. Kalau yang jenis 1 wayar tu tak boleh, sebab kita pakai adapter kan. Jadi kena pakai 2 wayar baru ground dia cukup. Okey. Untuk relay yang ketiga ni adalah untuk control aircon. Okey, di mana kat sini pula aku gunakan supply daripada aircon compressor lah. Daripada aircon compressor tu sendiri, wire yang pergi ke coil magnetic clutch tu. Okey, masuk ke coil 85. Masuk ke 85, dia akan keluar 86 lah, dia pergi ke ground. Manakala daripada fan switch ni pula, yang bersambung ke 86 dengan 86 relay yang pertama ni, okey, dia akan sambung ke 87 untuk relay yang ketiga ni. Okey, jadi ni untuk tambahan lah, ini optional. Kalau korang nak letak pun boleh, kalau tak nak letak pun boleh. Okey, janji dia punya ground semua dikontrol kat sini lah. Jadi relay ketiga ni dia control ground sebagai switch. Okey, sekiranya fan switch ni trigger, dia akan sambungkan ke ground, kipas dua-dua akan berpusing. Ataupun aircon compressor ni dia akan supply current kat sini, yang ni pun akan bersambung. Jadi dia akan groundkan ke sini pun, kipas dua-dua akan berpusing. Sekiranya kita pakai override switch ni pun, kita on kan, dia ground kan, ada ground, kipas dua-dua pun tetap akan berpusing. Jadi dia optional lah. Sama ada aircon compressor on, kipas dua-dua pusing. Fan switch on pun, dua-dua kipas juga akan berpusing lah. Aku buat dua-dua kipas berpusing untuk penyejukan yang maksimal. Maknanya kita punya motor radiator tu dia berpusing tak lama lah. Dia sekejap dia dah sejuk, dia dah boleh rest balik. Ini dapat meningkatkan jangka hayat kita punya motor fan tu sendiri. Okey, untuk supply ke ignition aku ambil daripada fuse yang tulis IGN lah. Dekat sini kalau korang tengok, dekat sini dia tulis 7.5 ampere IGN. Okey, ini dia tak perlukan ampere yang besar lah, dia hanya sebagai signal wire, supply wire lah. Dia tak perlukan ampere yang besar. Okey, jadi sini aku pakai fuse tab lah. Nampak ni, ini fuse tab, di mana dia akan kongsi dengan ignition. Nampak? Okey, jadi kedua-dua fuse dia letak kat fuse tab ni, kita sambungkan wire ni pergi ke kita punya relay yang tadi tu. Ini daripada supply daripada ignition yang tadi, yang aku cerita tadi lah. Yang ni nampak, maknanya dia jadi satu litar yang berbeza lah. Dia tak kacau litar ignition ni. Gimana kalau dia putus, dia akan putus dia sendirilah. 10 ampere ni, sekiranya ada short circuit, 10 ampere ni akan putus. Maknanya dia tak akan kacau. 7.5 ampere ni tetap boleh on. Yang ni ada jual di Shopee, korang ada, nama dia fuse tab. Ini untuk langkah lebih selamat lah. Okey, betul, kita pasang, just kita plug in masuk saja. Tapi korang kena tahulah signal wire tu sebelum kita on switch, yang mana menyala. Baru kita tahu sama ada kita nak pusing macam tu ke atau pusing macam ni. Kena check pakai multimeter lah. Okey, baru kita lekatkan balik macam ni. Okey, just kita tekan sahaja. Macam tu. Dia terus fit ngam-ngam. Ngam-ngam, tak goyang, tak apalah. Dia secure. Satu wire ni aku akan pasang switch override lah. Ini senangnya kita pasang ke switch. Daripada switch tu kita groundkan ke mana-mana skru body bawah dashboard ni. Maknanya kita tekan switch tu pun, kipas kita kan tetap akan on sepanjang masa lah. Itu dipanggil override switch untuk langkah keselamatan. Okey, untuk signal aircon compressor ambil daripada sini lah. Daripada wire compressor ni. Ni aku just looping saja. Looping daripada signal compressor ni. Ini dia hanya signal pergi ke relay sahaja. Maknanya dia tak makan power yang besar. Okey, power yang besar datang daripada ni, sini. Sini yang supply 2 fuse 30 ampere. Okey, yang ni yang akan bagi direct current daripada bateri pergi ke fan motor. Cuma dia dikontrol oleh
aircon tadi dan juga daripada ignition switch. Itu yang control sebagai switching dia. Tapi dia punya main current yang supply ke fan tu adalah daripada bateri tu sendiri. Inilah aku pasang bateri ni. Dalam ni ada fuse 30 ampere. Boleh tengok lah. Okay, nampak? Fuse 30 ampere. Kiri kanan ni pun pakai fuse 30 ampere. Ok, nampaknya dah settle lah aku punya job. Cuma tinggal aku nak pasang wire conduit saja. Pasang wire conduit balik supaya wire tu boleh bertahan lama lah untuk kondisi dalam enjin compartment yang panas. Wire conduit ni pun aku dah beli dah. Ok, ni wire conduit yang aku beli. Ok, ni yang kecil lah. Ini untuk wiring yang tak berbanyak. Yang besar ni untuk dekat aku punya relay yang banyak-banyak tu kan. Ok, nanti kita akan pasang. Ok guys, wire pun kita letak conduit. Conduit. Ni pun kita letak conduit. Ok, sini nampak semua ada conduit. Sini pun relay. Kita dah letak conduit lah. Ni semua wiring dah. Semua wiring conduit. Okay, kipas dia berpusing dalam 11 saat saja. 11 saat sahaja. Kita tunggu dia pusing. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam 10 saat je kipas dia berpusing, dia akan cut balik lah. Maknanya kipas dia tak bekerja. Tapi kalau kita pasang aircon, dia akan jalan lama sikit lah. Sebab dia akan refer pada kompresor pula. Kompresor, selagi kompresor tak cut, dia akan pusing lah. Bila pasang aircon, dia akan berpusing lama lah, dalam 20 saat lebih. Kalau kita tak pasang aircon, dia akan berpusing dalam 10 second, 11 second sahaja. Ok guys, berakhirlah projek convert kipas elektrik. Berjaya lah.